Tirmizi. Babu ma jaa fi salati ila rahilah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi salati ila rahilati. Sunan Tirmizi bab 261. Bab datang berkenaan dengan sembahyang menuju ke arah rahilah. Rahilah ni maksud dia unta yang menjadi kenderaan, biasanya letak kalau kuda panggil pelana, unta panggil apa? Gitu ke Kelantan? Yang atas unta orang boleh naik duduk, boleh letak barang. Pelana tu kuda, unta sama juga. Pelana tu kuda, unta setengah. Ustaz-ustaz kata apa yang Kelantan kata nguh. Siapa tak tahu. Yang itulah ada benda atas unta, orang pun boleh duduk, letak barang pun boleh. Jadi unta yang mana ada atas bahagian belakang dia ada benda tu sani, itu panggil rahilah. Unta yang menjadi kenderaan kenaikan. Jadi seseorang sembahyang menghadap kepada unta tu ataupun rahilah tu, boleh ataupun tidak berkenaan dengan itu. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in haddatsana Abu Khalid al-Ahmar an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ila ba'irihi. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang menuju ke arah untanya ataupun kepada rahilahnya. Rahilah unta menjadi kenderaan yang biasanya letak pelana atas dia tu. Wa kana yusalli ala rahilatihi haitsuma tawajjahat bihi. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas rahilahnya. Rahilah yang unta yang ada tempat duduk, tempat letak barang di atas dia tu. Nabi SAW berada di atas tu sembahyang. Haitsuma tawajjahat bihi, di mana sahaja, arah mana unta tu, rahilah tu menghadap menuju dengannya. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas kenderaan, di atas unta yang menjadi kenderaan, di mana unta tu menuju, di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap sembahyang. Jadi ada dalam riwayat-riwayat lain ada menyebut apabila Rasulullah SAW berada dalam safar, dalam perjalanan sebagai musafir, bila Rasulullah SAW nak sembahyang nawafil, sembahyang sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal mula-mula nak sembahyang tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap unta tu betul-betul ke arah kiblat, kemudian angkat takbir, mula sembahyang. Kemudian Nabi SAW lepas unta dia. Jadi unta tu dia nak menuju ke arah mana sahaja dia pergi, Nabi SAW teruskan sembahyang. Jadi maksudnya mula-mula tu dah betul arah kiblat, kemudian unta tu pergi tempat lain, walaupun dah lari daripada arah kiblat sekalipun, maknanya unta ada berjalan di padang pasir, dia akan pergi kok tu kok ni. Jadi walaupun dah tak betul kiblat dah pun tak apa, di mana unta tu menuju, di situlah
Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap, tapi yang mula-mula sembahyang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam betulkan unta tu ke arah kiblat tu. Jadi itu hanya pada sembahyang sunat, sembahyang nawafil, tidak sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada unta, sembahyang betul-betul menghadap kiblat ke semua, mula daripada awal sembahyang tu sampai sudah sembahyang. Jadi itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang fardu dia beramal dengan ayat nasikh, iaitu fa aynama fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu suruh menghadap kiblat betul-betul ketika sembahyang tu. Dan dalam keadaan sembahyang nawafil seperti sani, Nabi SAW pada awalnya menghadap kiblat betul-betul unta tu, kemudian lepas arah mana unta tu menuju, arah tu dia pun menghadap sembahyang. Itu adalah sembahyang nawafil berdasarkan beramal dengan ayat walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Itu ayat tu kiranya mansukh, tapi masih lagi boleh beramal dalam safar, sembahyang sunat boleh. Maknanya mula-mula turun ayat walillahil masyriqu wal maghribu sani, maksud dia dan milik Allah Subhanahu wa taala masyriq dan maghrib, timur dan barat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Wajhullah ay qiblatullah, di mana sahaja kamu menghadap di situ ada kiblat Allah. Jadi maknanya mana-mana pun menghadap sembahyang boleh, seperti mana sebelum mewajibkan menghadap ke arah Kaabah Baitullah, menghadap ke arah Baitul Maqdis sembahyang boleh. Itu masa tu. Bila turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hukum yang boleh menghadap di mana sahaja, hukum tu dah dibatalkan. Jadi yang tetapnya menghadap ke arah Kaabah Baitullah. Jadi ulama ambil maksud daripada dua ayat sani, ayat nasikh dan ayat mansukh sani. Ayat nasikh tu kekal hukum untuk sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu hukum manapun daripada mula sampai sudah kena menghadap arah kiblat. Kalau sembahyang sunat, sembahyang nawafil, sembahyang di atas kenderaan pun boleh. Masa mula-mula angkat takbir tu biar kenderaan tu betul arah kiblat. Kemudian lepas kenderaan tu pergi ke mana pun tak apa, teruskan sembahyang sampai sudah. Itu hukum bagi sembahyang nawafil ataupun sunat. Jadi daripada sini kita dapati satu pengetahuan, iaitu walaupun ayat Quran ataupun hadis walaupun dah jadi mansukh, bukan kata ayat mansukh sani langsung tak boleh amal dah, langsung tak boleh pakai dah. Tidak macam tu. Ada juga ruang untuk boleh beramal dengan mansukh sani. Itu satu pengetahuan kita dapat daripada ayat-ayat sani dan amalan Rasulullah SAW daripada hadis sani. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun sahihun wa huwa qawlu ba'di ahli al-ilmi la yarawna bis salati ila al-ba'ir ba'san ay yastatira bihi. Dan ia adalah pendapat setengah ulama, iaitu mereka berpendapat tidak mengapa sembahyang menghadap ke arah unta, bahawa unta tu sembahyang menjadi tutupan dengannya. Jadi unta ada menghadap ke arah unta tu
sebagai unta tu sutra penutup, kemudian menghadap ke arah unta tu sembahyang, kiranya sah, boleh. Jadi daripada situ dapati tidak lazim di sini larangan sembahyang di tempat baring unta dan sebagainya. Jadi itu tempat baring unta ni, kiranya kalau sembahyang di situ mungkin ada bahaya apa-apa bagi orang sembahyang. Sebab tu Nabi SAW larang. Jadi unta yang dah jadi kenaikan kenderaan, dah jinak dengan wang, kalau macam tu tempat unta baring sani menghadap ke arah unta sebagai sutra unta tu, kemudian sembahyang menghadap ke arah tu, itu tidak mengapa. Babu ma jaa idza hadara al-'asha'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'i. Ni pemai buku tu. Tinggal beg mai. Ambil buku saya takut dia nak tanda bergali tanda dah kan dulu. Boleh dia. Saya dia nak tanda ni salah. Ni ada lansat. Lansat ada. Dalam ni ada Sunan Tirmizi kan. Tengok sini. Babu ma jaa idza hadara al-'asha'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'i. Bab ini datang menceritakan apabila hadir asya'. Asya' maksudnya makanan petang, makanan biasanya yang dimakan sebelum maghrib, itu dinamakan asya', ataupun makan sewaktu isya', itu panggil asya' bi fathil ain. Asya' makanan biasanya makan sewaktu isya' ataupun sebelum waktu maghrib. Jadi jika mana makanan itu ada di hadapan orang, kemudian tiba waktu sembahyang, idza hadaral asya', apabila hadir ada makanan tu, makanan malam tu, wa uqimatis salatu, sedang diiqamah sembahyang, maksudnya nak mula sembahyang dah, iqamah dah, makanan pun ada di hadapan, fabda'u bil 'asha'i, maka hendaklah mulakan dengan makan malam tu, makanan tu, makan makanan tu. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Sufyan bin Uyainah an az-Zuhri an Anas yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza hadara al-'asha'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'i. Sama hadis dengan tajuk bab sani, sama. Itu satu kebiasaan Imam Tirmizi. Seboleh-bolehnya dia akan buat terjematul bab, tajuk bab hadis tu dengan hadis ataupun dengan potongan hadis. Kalau tak dapat, barulah dia buat tajuk bab tu ikut kemampuan bahasa dia sendiri. Kalau tidak, dia banyak pakai matan hadis tu jadikan terjematul bab.
Qala wa fil babi an Aisyah wa ibn Umar wa Salamah bin al-Akwa'i wa Ummi Salamah. Semakna dengan hadis bab ni masih ada daripada Aisyah dan umpamanya. Qala Abu Isa hadis Anas hadithun hasanun sahihun. Hadis sani ketika khamah adil makanan, so makan dulu, itu hadis sahih. Wa alaihi al-amalu inda ba'd ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beramal menurut hadis ni di sisi ulama dari kalangan sahabat Nabi. Di antara mereka yang beramal dengan hadis ni ialah minhum Abu Bakrin wa Umar wa ibn Umar wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Ibrahim, dua tu pun berkata dengannya dengan amalan terhadap hadis tu. Yaqulani, mereka berdua kata, yabda'u bil asya'i, akan memulakan dengan makan malam tu. Wa in fatathu salatu fil jama'ati, walaupun semayang terluput baginya pada jemaah. Jadi dia duduk makan, tengah duduk makan, tak sudah lagi makan, semayang dah sudah. Semayang berjemaah tu dah pun sudah selesai, maknanya dia tak ada semayang berjemaah. Walaupun begitu, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Ibrahim kata makan dulu walaupun terlepas semayang berjemaah tu. Jadi itu ada bagi setengah imam ada syarat. Kalaulah dia tak makan dulu, keinginan dia ada dengan makanan tu, takut dia tak makan, pergi semayang dulu, tak khusyuk semayang, takut duk ingat nak makan tu, satu. Yang kedua, takut tak makan dulu pergi semayang ni, bimbang makanan tu rosak, basi ke punah ke, jadi perlu dia makan dulu. Dalam keadaan begitu, baik makan dulu. Kalau dia boleh tahan, makanan tidak akan rosak, nak semayang dulu, tu pun tak ngapa, tidak wajib makan dulu, tidak. Sami'tul qala Abu Isa sami'tul Jaruda yaqulu sami'tu Waqi'an yaqulu fi hadzal hadits yabda'u bil 'asya'i idza kana ta'aman yakhafu fasadahu. Pendapat daripada Waqi' ibnul Jarrah. Waqi' ibnul Jarrah ni anak murid Imam Abu Hanifah dan tu guru pada Imam Syafi'i. Dia kata maksud dalam hadis ni, potongan hadis yabda'u bil 'asya, mula dengan makan malam tu, maksudnya idza kana ta'aman yang khafu fasadahu, apabila bimbang makanan tu rosak, bimbang kerosakan makanan tu, makan dulu, takut basi ke ataupun tinggal tak makan lagi, pergi semayang, balik mai tengok-tengok makanan tu dah punah ataupun basi. Kalau bimbang keadaan seperti itu, katanya Waqi' ibnul Jarrah, baik makan dulu. Wallazi dhahaba ilaihi ba'du ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ashbahu bil ittiba'i, dan setengah ulama dari kalangan sahabat Nabi dan juga selain daripada mereka, yaitu tabi'i dan juga tabi'ut tabi'i, mereka berpendapat begitu juga mereka
pergi kepadanya, maksudnya mereka berpendapat sedemikian itu, iaitu makan dulu, takutnya hati duk teringat nak makan. Jadi pendapat seperti itu asbahu bil ittiba'i, asbahu bil ittiba'i ay aula bil ittiba'i, lebih baik dengan mengikuti pandangan itu. Wa inna ma aradu alla yaquma ar-rajulu ila salati, dan hanya mereka ahlul ilm min ashabin nabi wa ghairihim sani, mereka menghendaki alla yaquma ar-rajulu ila salati, supaya seseorang tidak berdiri untuk sembahyang, wa qalbuhu mashghulun bisababi syai'in, sedang hatinya sedang menyibut ataupun sedang mengingati dengan sebab sesuatu perkara. Jadi maksudnya tidak khusyuk dalam sembahyang, hati duk ingat makanan tu nak makan, tapi dia tak makan sembahyang juga. Jadi keadaan seperti itu setengah ulama dan tabi'i tidak benarkan. Maksudnya mereka juga galak supaya makan dulu. Qad ruwiya 'an Ibn Abbas annahu qala la taqumu ila salati wa fi anfusina syai'un. Riwayat daripada Ibn Abbas pun ada menyatakan la naqumu, kami kumpulan sahabat tidak akan berdiri untuk sembahyang sedang dalam hati kami ada sesuatu. Maknanya ada keinginan nak makan dan sebagainya. Kalau begitu sahabat-sahabat dia akan makan dulu, tidak kata pergi sembahyang tinggal makanan tu duk teringat nak makan, hati tidak khusyuk dalam sembahyang. Mereka tidak akan sembahyang dalam keadaan seperti itu. Jadi maksud bab ni dia menyatakan rukhsah, keizinan, keharusan yang kita boleh lakukan, dan boleh kita memilih nak makan dulu kemudian baru kita nak pergi sembahyang. Itu satu rukhsah, keharusan. Kalau kita nak amal dengan azimah yang terbaik, yang lebih afdal, kalau kita boleh sabar, hati tidak ada apa-apa keinginan, tidak ada gangguan apa-apa dalam sembahyang, dalam keadaan seperti itu kita nak utamakan sembahyang dulu pun boleh, kiranya itu lebih afdal. Jadi di sini menyatakan rukhsah, keharusan nak utamakan makan dulu pun boleh. Qala wa ruwiya 'an Ibn Umar 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al 'asha'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'i." Abdullah bin Umar juga riwayat yang sama dengan hadis bab sani. Qala wa ta'ashya ibn Umar, Imam Tirmizi kata ada riwayat menyebut Abdullah bin Umar makan malam, ta'asya, makan malam, sedang dia dengar qiraah, bacaan daripada imam. Imam duduk sembahyang, maknanya sembahyang Isya, dia duduk dengar imam tu duduk baca Quran dalam sembahyang, tapi dia tak pergi sembahyang lagi, tak masuk dalam Jumaah tu, dia duduk makan sebab makanan ada sedia, dan juga mungkin hati dia ingin makan. Ataupun terkadang sahabat-sahabat ni kalau kiranya
kebolehan, keimanan kuatnya iman sahabat, mereka boleh tahan, boleh sembahyang dulu. Mungkin mereka tidak ada masalah dalam khusyuk sembahyang tu, tapi terkadang mereka ni nak ajar kepada umat, nak ajar kepada orang lain, boleh buat seperti ini. Jadi mereka terkadang tunjuk keharusan seperti itu, seperti mana Jabir bin Abdullah satu ketika dia sampai di sisi orang ramai. Ketika itu tiba waktu sembahyang, dalam keadaan dia pakai baju jubah elok-elok, dia pun buang baju jubah tu, kemudian dengan sehelai kain tu dia sembahyang. Kemudian dia bagi tahu kepada orang ramai, sembahyang macam ni pun sah, boleh. Jadi kadang-kadang sahabat-sahabat ni dia nak ajar kepada orang, kemudian ataupun nak menzahirkan hukum asal yang ada, yang mana orang ramai tak berapa ambil berat tu, sengaja mereka buat tunjuk di hadapan orang ramai. Jadi begitu juga Sayyidina Abdullah bin Umar sampai tempat mana Rasulullah SAW singgah istinja dalam safar. Bila sampai tempat tu dia singgah, walaupun dia tak mau kencing, dia pergi duduk. Maknanya nak bagi orang ramai tahu di sinilah tempat Rasulullah SAW pernah duduk kencing dalam safar. Jadi begitulah cara sahabat-sahabat ni. Jadi begitu juga di sini Sayyidina Abdullah bin Umar, dia makan malam, sedang dia dengar bacaan qiraah daripada imam tu. Qala haddatsana bidzalika Hannadun. Imam Tirmizi kata Hannad juga menceritakan hadis kepada kami dengan hadis ni, bidzalika ay bidzalikal hadis. Haddatsana Abdatu an Ubaidillah an Nafi'in an Ibni Umar. Jadi Ta'isha bin Umar wa huwa yasma'u qira'atal imam ni, sanad bagi hadis tu adalah haddatsana Hannadun haddatsana Abdatu an Ubaidillah an Nafi'in an Ibni Umar. Ta'isha ibn Umar wa huwa yasma'u qira'atal imam. Jadi Imam Tirmizi masukkan sanad bagi asar Abdullah bin Umar Sani. Babu ma jaa fi salati inda nu'asi. Bab ini datang berkenaan dengan sembahyang ketika mengantuk, nu'as, mengantuk. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli." Apabila salah seorang daripada kamu terasa mengantuk sedang dia sembahyang, falyarqud, maka hendaklah dia tidur. Jadi ketika dia nak sembahyang, dia dalam keadaan mengantuk, jadi pada dia nak mula sembahyang, baik dia tidur dulu, biar hilang rasa mengantuk, barulah sembahyang. Hatta yadhhaba anhu an-nawm, maka hendaklah dia tidur sehingga rasa tidur mengantuk itu hilang daripadanya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa yan'asu. Kenapa Rasulullah SAW suruh tidur dulu? Kerana salah seorang daripada kamu apabila sembahyang
dalam keadaan dia mengantuk, fala'allahu yadhhabu ay yashra'u liyastaghfira, maka boleh jadi dia mula hendak istighfar, fayasubba nafsahu, tiba-tiba dia kutuk diri sendiri, jadi takut berlaku kesilapan dalam sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam so tidur dulu dalam keadaan cergas, dah cukup tidur, dikatalah sembahyang. Jadi ini hukum sembahyang bagi sembahyang malam, sembahyang sunat, tidak termasuk sembahyang fardu. Bukan kata waktu sembahyang subuh bangun tidur terasa mengantuk lagi, tidur dulu, pasal ada hadis Nabi kata ngantuk tidur dulu, lepas tu baru sembahyang. Sedar-sedar terbit matahari dah. Itu bukan untuk sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni, waktu sembahyang fardu ni semuanya tidak ada masalah. Kalau kita tengok waktu subuh dah kita tidur malam, dah cukup tidur, kecuali orang duduk lepak malam tak tidur, itu tak masuk buku. Orang tidur ikut jaga masa, dia cukup tidur, bangun sembahyang subuh tu tidak ada masalah. Dia mengantuk lah, tidur balik, tangguh sembahyang subuh dulu, tidak timbul cerita tu. Waktu sembahyang zuhur, waktu dalam keadaan tengah bergerak pergi mai, begitu juga waktu asar, bukan waktu mengantuk, bukan waktu tidur. Maghrib dan juga isyak begitu juga, bukan waktu tidur, waktu boleh mengantuk sampai ganggu dalam sembahyang dan sebagainya, tidak ada. Waktu zuhur, walaupun orang tu dah kerja, dah penat, ada satu amalan khailulah, boleh dia rehat sekejap, tidur siang hari sekejap, hilang ngantuk, hilang rasa letih, jadi tidak menjadi masalah waktu sembahyang zuhur tu pun. Jadi maknanya waktu-waktu sembahyang fardu ni tidak ada kena-mengena dengan mengantuk, salah baca, takut kutuk diri sendiri, jadi pergi tidur dulu dan sebagainya, tidak timbul masalah tu. Jadi ini keizinan daripada Rasulullah SAW bila ngantuk tidur dulu, itu dengan sembahyang malam. Dalam riwayat-riwayat lain pun ada juga sebut Nabi SAW bangun sembahyang malam. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga ikut sembahyang. Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat, kemudian Rasulullah SAW tidur sampai bunyi berdengkur, kemudian Rasulullah SAW bangun sembahyang pula. Ada riwayat-riwayat nyatakan macam tu. Jadi itu cara Rasulullah SAW bagi cara terbaik untuk kita ikuti. Jadi tengok keadaan kita sendiri, kalau mampu teruskan sembahyang, kalau ngantuk rehat, tidur dulu, bila cukup tidur bangun sembahyang pula. قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح باب ما جاء في من زار قوما فلا يصلي بهم. Bab ini datang berkenaan dengan mereka yang menziarahi sesuatu kaum, maknanya orang yang menjadi tetamu bagi mana-mana kumpulan. Fala yusalli bihim, fala yusalli ay fala ya umma bihim, maka janganlah dia tu sembahyang jadi imam dengan mereka. Maksudnya bila seseorang jadi tetamu di mana-mana tempat kepunyaan sesuatu kaum, maka janganlah dia nak jadi imam, serah orang tempatan itulah jadi imam. Jangan yang
melawat mana-mana tempat. Dia tu alim, tu guru. Tiba-tiba bila waktu semayang, nak semayang, tak tunggu imam tempatan, tiba-tiba dia naik nak jadi imam sebab dia kira dia tu guru, dia alim. Tak boleh macam tu. Jadi yang berhak jadi imam ni imam tempatan tu. Kalau imam tempatan tu, orang tempatan tu suruh ataupun bagi kebenaran, barulah boleh yang datang menziarah tu, tetamu tu boleh naik jadi imam. Haddatsana Mahmud bin Ghailan wa Hannad qala akhbarana Waqi'un an Aban bin Yazid al-Attar an Budayl bin Maisarah al-Uqayli an Abi Atiyah rajulun minhum قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث. Riwayat daripada Abi Atiyah, salah seorang daripada mereka kabilah Uqayli. Dia kata Malik bin Huwairis Ya'tina, datang di sisi kami, fi musallana ay fi masjidina, di masjid kami. Jadi maksudnya Malik bin Huwairis jadi tetamu. Dia tu seorang sahabat terkenal. Yatahaddatsun, dia datang di sisi kami, di musalla kami, di masjid kami. Dia sedang berbual-bual. Fahadaratis salatu, kemudian tiba waktu sembahyang, yauman, pada suatu hari. Faqulna lahu li Malik, maka kami kata, kami ni orang tempatan kata padanya, pada Malik, tetamu tu, taqaddam, hendaklah kamu maju ke hadapan. Maksudnya orang tempatan minta Malik bin Huwairis ni jadi imam. Faqala, jawab kata Malik bin Huwairis, liyataqaddam ba'dukum, hendaklah maju hadapan setengah daripada kamu. Jadi maksudnya Malik bin Huwairis tetamu sani, dia enggan jadi imam, dia suruh orang tempatan juga naik jadi imam. Hatta uhadditsakum lima la ataqaddamu, sehingga nanti aku menceritakan kepada kamu kenapa aku tak mau jadi imam, tak mau maju hadapan tu. Kemudian dia baru cerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qauman fala ya'ummahum, sesiapa menziarahi mana-mana kaum, maksudnya menjadi tetamu bagi sesuatu kumpulan, fala ya'ummahum, maka janganlah dia tu menjadi imam bagi mereka. Mereka tu maknanya orang tempatan yang tetamu. Jadi tetamu sani jangan tergesa-gesa nak jadi imam di kalangan mereka tempatan tu. Wal ya ummahum rajulun minhum, hendaklah seseorang daripada mereka, mereka maksud orang tempatan, daripada orang tempatan itulah hendaklah dia tu, seseorang itu jadi imam. Jadi ini adab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya kita tidak tergesa-gesa jadi nak jadi imam di tempat orang. Di situ ada imam, di situ ada lebai dia, biar mereka lah jadi imam. Kalau mereka izin, itu lain cerita, boleh. Qala Abu Isa, hadza hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadza inda aksari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, dan beramal menurut hadis ni di sisi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi dan juga tabi'ut dan juga tabi'in. Qalu, mereka kata,
sahibul manzil, tuan rumah, ahaqqu bil iqamati bil imamati, lebih berhak dengan menjadi imam, minaz zair, daripada pengunjung. Zair ni tetamu, sahibul manzil ni tuan rumah, orang tempatan. Jadi pendapat banyakkan ulama sahabat, mereka kata tuan rumah tu lebih berhak menjadi imam berbanding dengan zair, tetamu. Wa qala ba'du ahli ilmi idza azina lahu fala ba'sa ay yusalli bihi. Setengah ulama kata apabila sahibul manzil tu izin lahu, baginya, lahu lizair, iza azina ay iza azina sahibul manzili lahu ay lizairi, apabila tuan rumah tu memberi kebenaran baginya, bagi pengunjung, fala ba'sa ay yusalli bihi, maka tidak mengapa zair tu, tetamu tu menjadi sembahyang, menjadi imam dengannya, dengan sahibul manzil tu, bihi bi sahibil manzil. Wa qala Ishaq kata bi hadis Malikin, dengan mengikut hadis Malik ni, Malik bin Huwairis, wa shaddada an la yusalliya ahadun bi sahibil manzil. Dia Ishaq mengeraskan hukum berkenaan dengan seseorang tidak boleh sembahyang jadi imam dengan adanya tuan rumah. Wa in azina lahu sahibul manzil, walaupun tuan rumah izin baginya, walaupun tuan rumah tu bagi kebenaran, walaupun begitu tetap tak boleh jadi imam juga. Biar tuan rumah juga jadi imam, tetamu pengunjung zair jangan jadi imam. Itu tegas, ketegasan daripada Imam Ishaq bin Ibrahim. Qala wa kadzalika fil masjidi la yusalli bihim fil masjidi idza zarahum yaqulu li yusalli bihim rajulun minhum. Begitu juga Imam Ishaq kata di masjid tidak boleh sembahyang dengan mereka dalam masjid apabila seseorang itu menziarahi mereka. Jadi yang menjadi tetamu pengunjung mana-mana tempat, dia tak boleh jadi imam dalam masjid tempatan tempat orang. Yaqulu, hendaklah dia kata liyusalli bihim rajulun minhum, hendaklah salah seorang daripada seseorang daripada mereka sembahyang jadi imam dengan mereka. Maksudnya tetamu serah tugas untuk jadi imam kepada imam tempatan. Orang-orang tempatan tu tak boleh, walaupun dah ada kebenaran daripada tuan rumah ataupun orang tempatan tu. Imam Ishaq dia tegas kata tak boleh juga jadi imam. Tugas jadi imam tu serah kepada orang tempatan. Sekarang ni dulu lah, InsyaAllah tersabar. Tadi di Masjid Muhammadi saya bagi tahu Isnin depan kata cuti tu silap hari bulan. Maknanya bukan Isnin depan, Isnin sekali lagi 31 hari bulan. Jadi bagi tahu mula dengan siapa-siapa ada ni
Jadi tadi di Masjid Muhammadi ada umum, Isnin depan tu cuti sebab ada masalah pengantaran duit untuk anak Yaman tu. Baru ni silap demo tu bagi tahu kena pergi di Kedah. Jadi ingat kau hari Isnin depan ni tak ada. Tadi umum di Masjid Muhammadi cuti Isnin depan kan. Tapi balik tengok dalam WhatsApp demo tu hantar tu bukan Isnin depan, 31 hari bulan tu, Isnin sekali lagi. Jadi minggu depan adalah seperti biasa di Masjid Muhammadi di sini. Mungkin 31 hari bulan hari Isnin tu Masjid Muhammadi, mungkin sini pun sekali lah cuti. Lepas tu insyaAllah tak ada apa-apa masalah dah, terus macam biasalah insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu ni demo tu bagi tahu duit bayaran di madrasah ada tidak ada kata RM4,000 di sini kita pun bagi dah bila pembinaan tengok dia punya peraturan dia tu dia tulis $900 untuk 2 tahun. Yeah,